sudi menonton forum kami. Pertama sekali, saya ingin memperkenalkan diri saya dahulu, iaitu saya sebagai moderator pada hari ini. Nama saya Nur Ali Aliza binti Muhammad Fazali. Saya bersama-sama dengan dua orang panel, iaitu panel yang pertama Nur Jannah dan panel yang kedua Muhammad Abdul Hakim. Panel yang pertama, sila perkenalkan diri. Nama saya Nur Jannah binti Amin. Dan nama saya Muhammad Abdul Hakim. Okey. Sebelum kami memulakan perbincangan, saya ingin mengulas dahulu tajuk buku yang kami akan bincangkan, iaitu Fiqh Sosial dan Toleransi Beragama. Buku ni dia menceritakan banyak mengenai isu semasa, di mana buku ni dia sangat memberikan informasi sebagai dasar dan pemahaman budaya serta tradisi interaksi antara umat beragama yang telah terpatri di masyarakat Muslim. Tanpa saya melengahkan masa, saya akan mengajukan beberapa soalan kepada panel yang pertama, iaitu Jannah. Soalan pertama berbunyi, pada masa kini terdapat ramai golongan muda yang mengidolakan orang-orang kafir. Mengapakah perkara ini boleh terjadi? Terima kasih kepada moderator kita pada hari ini, Alia. Jadi bila kita nak bincangkan tentang isu golongan taksub ataupun orang yang mengidolakan golongan kafir ni ada banyak. Okey, terkadang cara mereka pandangan atau cara pandangan mereka juga sampai terikut-ikut ke arah kebaratan. Contohnya macam kita boleh lihat sekarang, kebanyakan golongan remaja diorang cenderung ataupun menyukai K-pop itu sendiri. Kita boleh lihat diorang suka ataupun tak suka K-pop ni, salah satunya diorang kadang-kadang sampai menyuruh ataupun memaksa kedua ibu bapa mereka untuk membeli tiket yang agak mahal. Contohnya tiket konsert, sampai kadang-kadang harga dia tu sampai dalam 800-700 ringgit. Majalah diorang pun kadang-kadang berpuluh ringgit juga, dan aksesori diorang juga sampai mahal. Tapi sebenarnya duit-duit tersebut diorang boleh menggunakan ke arah yang lebih baik. Contohnya diorang boleh beli barang-barang rumah, ataupun boleh menyumbangkan ke arah pelajaran ataupun makanan sendiri. Selain itu, dari sudut mengidolakan kebaratan ataupun idolakan kafir ini, mungkin kita boleh tengok dalam diorang minat. Kalau lelaki kebanyakan perempuan yang minat K-pop, tapi lelaki mesti diorang akan minat pemain bola sepak. Okay? Sampai diorang idolakan tu, diorang tengok bola sampai tak solat. Kita boleh lihat sendirilah, sampai diorang sanggup tengok bola tu sampai pagi, kadang-kadang sampai tak tidur. Sedangkan esoknya diorang kerja, tapi diorang sanggup berdiri tengok bentuk sampai habis. Okey, kalau diorang solat tak apa, kadang-kadang tu sampai lupa dengan segala-galanya. Okey. Dan kadang-kadang perkara ni kita perlu elakkan. Sebab apa? Kalau ramai sangat yang taksub ataupun sukakan K-pop itu sendiri, ini boleh bagi macam generasi akan datang akan lebih ramai yang suka ataupun mengikuti perkembangan artis-artis ataupun idol-idol barat ni. Sedangkan kalau kita tengok sekarang ni, ramai budak-budak diorang tahu tentang isu-isu K-pop. Contoh latar belakang, kalau kita boleh lihat diorang tahu bila K-pop tu lahir, latar belakang, bila diorang tubuhkan pasukan diorang. Tapi sedangkan sejarah-sejarah Nabi, diorang tak tahu latar belakang Nabi Muhammad sendiri. Contohnya macam kita boleh lihat sekarang, isu bila perang Badar ke perang-perang semua tu, kita tanya diorang pun diorang macam terpingat, macam tak tahu apa benda tu. Sedangkan benda tu lagi senang untuk kita pelajari sebab kita sendiri Islam. So sepatutnya kita macam lebih alert ataupun lebih mengambil tahu tentang isu-isu. Sedangkan kalau kita tanya budak-budak kadang bila Nabi Muhammad dilahirkan, tahun bila Nabi Muhammad dilahirkan, diorang tak tahu. Tapi kalau kita sebut saja artis ataupun idola kafir diorang gemarkan ni, diorang ingat bila sampai boleh hafal lah setiap menari tu. Okey. Diorang boleh nak suka, tapi jangan suka sampai macam taksub. Kalau taksub tu itu jadi macam tak bagus lah kan. Kalau kita sampai taksub benda tu, itu memberikan impak yang buruk. Okay? Bukan daripada segi rohani maupun orang sekeliling kita pun akan terkesan dengan benda tu. Itu saja untuk saya jawab apa soalan yang Robi. Terima kasih atas hujah yang diberikan atas soalan yang saya ajukan. Seterusnya, tanpa melengahkan masa, saya akan bertanya soalan kepada panel yang kedua, iaitu Hafizul. Soalannya adalah, siapakah
yang bertanggungjawab dalam menguruskan nafkah keluarga? Baik, terima kasih atas soalan yang diberi. Seperti mana yang kita tahu, nafkah ni adalah satu tanggungjawab yang perlu seorang bapa ataupun suami itu berikan kepada keluarganya. Tak kiralah dia mempunyai suami itu sendiri sahaja, suami mempunyai isteri ataupun dia mempunyai anak-anak juga. Kiranya kalau seperti mana kita tahu, nafkah ni maksud dia adalah satu perbelanjaan yang dikeluarkan oleh seseorang kepada mereka yang di bawah tanggungjawabnya. Tanggungjawab dalam Islam adalah sangat-sangat penting, di mana apa jua tanggungjawab yang kita ada yang kita kelas perlu kita lakukan dengan sebaik mungkin, bukan sahaja nafkah. Sebab macam contoh Jannah terpilih sebagai seorang ketua kelas. Dia perlu mengawal satu kelas. Kalau dia tidak melakukan tanggungjawabnya, bukan sahaja kawan-kawannya marah, guru pun marah. Maknanya tanggungjawab tu akan memberi kesan kepada orang lain. Sama juga dengan nafkah. Nafkah ni satu tanggungjawab yang digalai oleh seorang bapa. Contoh, kalau macam bapa tu sendiri tak menjalankan tanggungjawab dengan memberi nafkah, macam mana kehidupan anak-anak dia, kehidupan isteri dia dalam satu hari yang akan datang. Tak rugi pun seorang bapa itu memberi nafkah, walaupun sedikit, tetapi perlu beri, walaupun dalam apa jua bentuk nafkah yang diberi. Sebab dalam Islam, Rasulullah bersabda, sebaik-sebaik dinar yang dinafkahkan seseorang ialah dinar yang dinafkahkan untuk keluarga, untuk ternakan tanggungannya yang berada di jalan Allah, dan untuk sahabatnya yang berjuang di jalan Allah. Jadi dalam Islam tu sangat menekankan bahawa nafkah itu sangat penting kepada seorang bapa itu untuk memberi kepada keluarganya. Sebab bukan sahaja dia memberi manfaat kepada keluarga, malah dia akan memberi manfaat kepada dia itu sendiri, dengan cara dia mendapat pahala daripada apa yang diberikan. Sebab nafkah tu kalau dalam Islam dia adalah satu pahala yang amat besar. Sebab contoh, dia ada anak. Lepas tu segala tanggungjawab anak tu berada di atas bahu seorang bapa. Jadi tanggungjawab yang ada kepada bapa tu memang memberikan pahala yang sangat besar. Kalau contoh macam bapa tu tidak memberi nafkah kepada seorang isteri ataupun anaknya, kita boleh lihat dalam zaman sekarang ataupun isu semasa yang berlaku dalam zaman sekarang, dalam buku juga sudah menulis bahawa salah satu punca berlakunya perceraian yang banyak kita alami sekarang ni berlaku daripada pemberian nafkah itu sendiri. Di mana seorang suami tu tidak memberi nafkah yang secukupnya ataupun membiarkan isteri itu bekerja, tetapi suami tu duduk rumah aje menjaga anak. Kebanyakannya zaman sekarang berlaku macam tu, di mana isteri keluar bekerja, suami jaga anak-anak. Itu sudah hal ini sangat terbalik dan sangat bercanggah dengan konsep dalam yang diajarkan oleh agama Islam, di mana seorang ibu tu perlu menjaga makan minum dan kebajikan anak-anak di rumah, manakala seorang suami tu perlu keluar bekerja untuk mencari wang untuk menyara keluarga. Kalau boleh dilihat dengan isu semasa sekarang, di mana perceraian tu banyak berlaku diakibatkan oleh nafkah. Bukan nafkah ni bukan sahaja yang akan memberi kesan kepada seorang isteri, malah dia akan memberikan kesan kepada seorang anak-anak itu sendiri. Di mana kalau berlakunya perbalahan yang disebabkan oleh nafkah, anak-anak yang akan menjadi mangsa, di mana mereka akan mendengar. Sebab itulah pada masa sekarang ni banyak berlakunya macam masalah kemurungan, anak-anak kemurungan, anak-anak mengalami tekanan perasaan disebabkan ibu bapa yang tidak mengendahkan nafkah itu sendiri. Anak-anak zaman sekarang banyak yang perlu dilihat. Contohnya pelajaran, pakaian. Sebab seperti mana kita tahu, zaman sekarang ni
zaman semakin maju, ekonomi pun masih semakin meningkat. Jadi kalau nak dikatakan seorang suami atau bapa itu nak pandang remeh, sangat-sangat tidak wajar. Sebab Allah sendiri telah memberitahu bahawa Allah tidak pernah menyulitkan hamba-Nya. Jadi apa jua yang kita lakukan, kita kena sentiasa berusaha. Di mana kalau contoh, saya sebagai seorang suami, saya mempunyai pendapatan yang rendah untuk menjana keluarga. Apakah perjalanan penyelesaian saya untuk meningkatkan kembali apa tanggungjawab saya? Contoh macam saya mempunyai pendapatan rendah. Jadi saya kena bekerja keras untuk terus memberi nafkah, sebab nafkah itu adalah tanggungjawab yang saya pikul, yang saya perlu jalankan. Sebab saya sudah, contoh macam suami tu dia sudah berniat untuk menikah dan berniat untuk ada anak. Jadi macam mana sekalipun tanggungjawab tu perlu dia galas. Sekian itu sahaja daripada saya. Boleh terus soalan terusnya. Terima kasih Hafizul atas hujah yang disampaikan. Saya akan berbalik semula kepada panel yang pertama. Soalannya adalah pada pengetahuan anda, apakah generasi anak muda sekarang mematuhi aurat muslimah mengikut syariah agama Islam? Okay. Saya akan terangkan apa tu maksudnya aurat muslimah. Sebab tak semua orang tahu kan apa maksudnya. So saya akan explain, saya akan terangkan sedikit lah. Okey, aurat muslimah ni dari segi bahasa dia adalah bermaksud gaiban. Tapi daripada hukum ataupun daripada segi syarak pula, ia bermaksud dia bermaksud bahagian-bahagian yang tertentu yang perlu ditutup oleh wanita bagi lelaki yang bukan mahram dia, ataupun lelaki yang tak sepatutnya tengok, ataupun orang yang tak boleh kita tengok. Contohnya macam sepatutnya lah yang kita patut tahu, orang bukan Islam lah tak boleh tengok kita punya aurat. Even ataupun maupun dia perempuan, dia tak boleh tengok aurat kita. Okey, Okey, kebanyakan orang ataupun golongan-golongan Islam, kebanyakan diorang tak tahu tau. Diorang macam diorang ambil tak indah pun pasal hal aurat perempuan dengan perempuan bukan Islam ni. Sebab kebanyakan orang Muslim sendiri, even atau macam cakap, ataupun orang yang berpeludah sekalipun, kadang-kadang diorang terlepas pandang isu ni. Sebab kadang-kadang diorang tak ditekankan ataupun tak tahu secara mendalam tentang isu aurat wanita dengan orang bukan Islam. Sebab wanita bukan Islam dengan wanita Islam, diorang punya aurat tu lain tau. Sebab kalau orang Islam dengan perempuan Islam, aurat dia pusat hingga lutut. Tapi kalau orang Islam dengan orang kafir ataupun orang murtad, aurat dia sama sahaja dengan lelaki yang bukan murid kita. Dia daripada hujung rambut sampai hujung kaki hanya boleh tengok tapak tangan dan muka saja. Sebab apa? Diorang ni memang bukan murid kita, so diorang tak boleh tengok apa yang kita punya aurat wanita sendiri. Selalunya orang terlepas pandang sebab dekat sekolah, guru sendiri pun tak bagi tekanan ataupun diorang tak bagi macam motivasi tentang apa tu aurat wanita Muslim dengan wanita bukan Islam. Diorang hanya menerangkan tentang sejarah-sejarah Islam, tapi diorang tak menekankan tentang isu aurat wanita yang betul-betul Muslim dengan bukan Muslim. Ini menyebabkan bila diorang dah besar, diorang tak kisah kalau pergi tandas awam ke apa, diorang just buka je tudung diorang, betulkan macam biasa. Walaupun dekat dalam toilet tu ada orang bukan Islam, contohnya orang India ke Cina ke, walaupun orang tu kalau selain orang kafir, orang yang tak ada agama pun tetap tak boleh tengok aurat kita sebagai wanita Muslim. Itu saja yang saya dapat kupaskan tentang soalan yang Alia berikan. Terima kasih Jana. Soalan terakhir pula saya akan tujukan kepada panel yang kedua. Soalannya adalah apakah boleh seseorang Muslim memakai pakaian dan budaya kafir? Okay, terima kasih atas soalan yang diberikan. Jadi seorang Muslim tu tidak boleh memakai pakaian yang berlandaskan kafir itu sendiri ataupun mengikut budaya kafir. Sebab dalam Islam, sekiranya kita mengikut budaya ataupun cara pemakaian kafir, kita akan menyentuh aspek akidah, ibadah dan perlakuan kita. Sebab apabila kita mengikut budaya kafir tu, kita akan susah
dia akan kacau kita punya akidah, susah untuk melakukan ibadah, susah dalam pelakuan kita seharian pun akan menjadi macam orang-orang kritik semua. Jadi contohnya adalah dari segi pakaian contoh perempuan memakai pakaian yang ketat, memakai pakaian inner yang mengikut warna kulit. Lelaki pun sama, lelaki memakai seluar pendek, cukur sebahagian rambut. Lepas tu dia memakai seluar yang koyak, seluar panjang tapi koyak. Itu kebanyakannya boleh kita lihat budaya yang dibawa oleh orang-orang kafir itu sendiri. Sebenarnya budaya kafir ni kita boleh atau yang dikenali sebagai tasabbuh sangat dilaranglah dalam Islam. Sebab apabila kita mengikut budaya kafir itu sendiri, dia contoh macam kita ingin melakukan apa-apa ibadah sekalipun, apabila kita memakai pakaian yang berlandaskan kekafiran, ibadah kita tu tidak akan diterima. Sebab kita telah membawa budaya kafir yang dilarang dalam Islam ke dalam ibadah kita. Jadi zaman sekarang ni banyak orang pandang remeh. Kalau kita pergi masjid sekalipun kan, pergi masjid banyak umat-umat Islam itu sendiri memakai pakaian yang seolah-olah meniru kafir itu sendiri. Bukan sahaja seseorang itu tidak akan diterima ibadahnya, malah orang-orang yang sekeliling yang melakukan ibadah pun akan terganggu kerana memakai pakaian yang contohnya bercorak-corak yang sangat-sangat banyak, yang kadang-kadang mempunyai gambar artis tu sendiri, artis yang diminati itu sendiri. Jadi itu sangat tidak wajar lah dalam Islam. Sebab kalau boleh kita terangkan lagi, kesan yang dibawa oleh orang kafir yang membudayakan pakaian-pakaian yang menjadi contoh umat Islam zaman sekarang, dia amalan golongan kafir tu dibina di atas prinsip yang sesat. Macam kita tahu banyak perkara yang sangat bercanggah dengan Islam. Macam-macam lah, banyak. Contohnya dari segi pakaian, muzik, semua. Sebenarnya muzik yang dibawa oleh orang kafir itu sendiri, kita tidak boleh ikut. Contoh macam zaman-zaman sekarang, kita leka dengan muzik. Walaupun orang Islam yang banyak menaikkan muzik di tanah-tanah Islam, itu sangat tidak wajar. Sebab muzik-muzik yang ada, muzik itu sendiri melalaikan seseorang umat Islam. Hal ini kerana budaya muzik yang dibawa oleh muzik yang ada zaman sekarang ni dibawa oleh orang kafir. Seterusnya membuatkan seseorang itu tunduk kepada mereka. Contohnya contohnya saya meminati penyanyi-penyanyi luar negara, penyanyi-penyanyi barat. Jadi saya akan memfokuskan menjadikan kehidupan saya itu bersamaan dengan kehidupan penyanyi barat itu sendiri. Contohnya macam saya memakai pakaian yang dijual oleh beliau. Saya sentiasa menyanyikan lagu yang dinyanyikan oleh beliau. Jadi sepatutnya kita tidak, sebagai umat Islam, tidak boleh mengikut apa yang saya katakan tadi. Sebab kita sebagai umat Islam, kita mempunyai idola-idola kita mempunyai contoh-contoh yang baik yang perlu kita ikut. Contohnya ulama-ulama umat-umat Islam, ulama-ulama terkemuka, ustaz-ustaz. Jadi itu yang sepatutnya kita ikut, bukannya orang-orang kafir yang membawa budaya-budaya yang lalai. Yang seterusnya, dia diibaratkan dengan pengikut dan tokoh. Macam saya cakap tadi, kita ni sebagai umat Islam, kita perlu menjadikan tokoh hidup kita ni orang-orang yang membawa ajaran Islam. Tidak sepatutnya kita mengidolakan, menjadikan seseorang yang membawa perkara-perkara yang lalai seperti budaya kafir itu sebagai kita punya tokoh. Sebab benda tu tidak berfaedah, tidak memberi manfaat kepada seorang umat Islam itu sendiri. Yang terakhir, dia akan menimbulkan rasa kagum kepada mereka. Kita akan merasa kagum. Contohlah macam saya
sepatutnya saya sebagai umat Islam, saya perlu kagum dengan agama saya itu sendiri. Tidak perlu saya memperagung-agungkan apa yang dibawa oleh orang kafir. Contoh macam zaman sekarang ni banyak aplikasi-aplikasi yang dicipta oleh orang kafir itu sendiri, banyak yang menjadi perkara biasa kepada orang-orang ataupun umat Islam untuk jadi kehidupan seharian. Malah kebanyakan ustaz, kebanyakan yang mempunyai ilmu agama yang tinggi masih menggunakan aplikasi yang dibawa oleh orang kafir itu sendiri. Kita tak tahu ke mana dana yang diberikan, yang dibawa kepada daripada aplikasi-aplikasi yang dibawa oleh mereka. Bukan itu saja, bukan dari situ saja. Malah zaman sekarang ni banyak yang seperti kita tahu, sekarang ni kita sedang merayakan perayaan Christmas, perayaan Hari Natal. Kebanyakan umat Islam sekarang menganggap perayaan kafir itu sebagai biasa, sebagai kita kena sambut, kita kena merayakan ni supaya kita menghormati sahabat-sahabat kita. Sebenarnya itu satu yang tidak dilarang oleh Islam untuk merayakan perayaan, sebab dalam Islam hanya ada 2 perayaan yang boleh dirayakan oleh umat Islam. Jadi sekiranya kita mempunyai contohnya perayaan Christmas, perayaan Raya Cina, bukan perayaan saja, malah ada orang Islam yang menyambut hari-hari yang tidak sepatutnya, seperti tahun baru, seperti mana yang sekarang yang banyak kita alami. Setiap kali tahun baru je mesti ramai, mesti penuh. Dia tu bila macam kita merayakan hari Maulidur Rasul ke, kita boleh nampak yang umat Islam tu mengendahkan perayaan ataupun hari yang sepatutnya kita rayakan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada panel-panel kerana sudi menjawab soalan yang dilontarkan. Daripada apa yang saya dapat simpulkan, isu semasa ni kita tak bolehlah pandang rendah, dan semoga ia dapat memberi pedoman kepada seluruh masyarakat, terutamanya generasi muda. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para penonton kerana sudi meluangkan masa hingga ke saat